السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama dan selama-lamanya kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat meneruskan rancangan dan kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini insya-Allah kita akan membaca daripada kitab Fiqh al-Ad'iyah wal-Adhkar, fiqh berhubung dengan permasalahan doa dan zikir. Al-Ad'iyah, doa-doa, wal-Adhkar, dan zikir-zikir daripada warisan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita memanjatkan doa dan kita melafazkan zikir, kita memenuhi sunnah, adab dan juga panduan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dan zikir ini ialah ibadah. Jadi bila kita nak berdoa atau kita nak berzikir, kita tak dapat lari daripada ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita akan lalui ini ialah beberapa perbincangan yang telah disusun oleh penulis kitab kita ini berhubung dengan doa dan zikir. Mudah-mudahan faedah yang dapat kita ambil daripada perbincangan ini boleh sama-sama saya dan tuan-tuan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Di awal kuliah ini beliau membincangkan di muqaddimah kitabnya tentang beberapa kelebihan dan adab di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut apa yang dibincangkan oleh penulis ataupun pengarang kitab kita, Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, elok kiranya kita meringkaskan muqaddimah beliau berhubung dengan beberapa kelebihan dan beberapa adab dalam kita berzikir ataupun berdoa. Jadi saya tidak akan baca semua apa yang beliau tulis, tetapi saya akan ringkaskan kerana sebahagian daripada poin-poin yang telah disebut oleh beliau itu kita banyak bincangkan di dalam kuliah-kuliah pengajian kita. Kerana doa dan zikir ini merupakan ibadah yang kerap, selalu, sinonim, dekat dengan kita. Tadi lepas daripada salat, kita zikir, astaghfirullah, itu zikir. Kemudian kita doa, walaupun di sana ada perbincangan di kalangan para ulama tentang doa yang afdal. Sebahagian daripada ulama memilih doa sebelum salam. Sebahagian ulama dia mentarjihkan atau dia menguatkan pandangan yang kata
doa selepas tasyahud sebelum salam. Mana lepas kita baca tahiyat tu, kita baca doa. Kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kemudian Nabi kata bila kamu dah berlindung daripada 4 benda itu, pilihlah apa-apa doa yang kamu nak kamu baca. Ada sebahagian riwayat Nabi ajar sahabat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru az-zunuba illa anta faghfir li maghfiratan 'indak warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada dalam doa yang diajar kepada Abu Bakar. Doa-doa ni dibaca sebelum daripada salam. Walaupun kita tak nafikan, di sana juga ada pandangan yang kedua yang menyebut tentang afdal kita doa selepas daripada salam, selepas daripada kita berzikir. Ini khilaf pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada masalah di dalam hal ini. Jadi selepas daripada kita salat tu, kita bagi salam tu, kita doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok sedikit beberapa perkara yang disebut di dalam muqaddimah ini berhubung dengan adab dan juga kelebihan berzikir. Boleh? Okey. Ini ringkasan. Saya ambil secara ringkasan. Yang pertama, Allah Azza wa Jal menyebut tentang kelebihan orang yang berzikir dan dibawa oleh penulis kitab kita, iaitu mereka yang banyak selalu berzikir, mengingati Allah Azza wa Jal, akan dilindungi, dijauhkan daripada gangguan dan juga serangan syaitan. Itu kelebihan yang disebut oleh Syekh Abdul Razzaq. Dia kata antara kelebihan yang besar yang diberikan oleh orang yang kuat berzikir ini ialah jauh daripada syaitan. Maksudnya pendinding, pelindung, pagar yang menjaga kita itu ialah zikir. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang kurang berzikir, yang jarang berzikir, sangat terbuka dan mudah untuk didekati oleh setan. Jadi orang yang syaitan akan serang ni mudah dan lemah untuk dia hasut orang yang jarang, kurang berzikir. Itu antara kelebihan yang dia sebut. Baik. Dalilnya. Dalilnya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau membawakan firman Allah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Ini tulis balik tuan-tuan, tengok. Kena ingatlah Az-Zukhruf 36 ayat nombor 36. Allah Azza wa Jal berfirman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Ar-Rahman, sesiapa yang berpaling daripada pengajaran Tuhannya, sebahagian menafsirkan sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran, apa yang akan berlaku kepada dia? Orang yang jarang berzikir, orang yang jarang baca Quran,
yang sedikit zikirnya, lemah Qurannya, apa yang berlaku? Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami adakan baginya syaitan. Nampak? Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, berpaling daripada berzikir, berpaling daripada membaca Al-Quran, kami adakan baginya syaitan. Allah kata kami adakan baginya syaitan. Maka syaitan itulah yang akan menjadi teman menyesatkannya. Maksudnya kita ni memang dah ada qarin. Lepas tu bila kita kurang zikir, kurang doa, kurang Quran, mari lagi sekok qarin. Jadi sebab itu orang yang jauh daripada zikir ni, dia telah buka pintu untuk syaitan masuk. Sebab itu kita akan tengok dalam hadis yang dibawa oleh juga penulis, zikir ini umpama perisai. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah dengar satu buku yang ditulis oleh seorang ulama besar yang terkenal, Ad-Doktor Sa'id Wahb Al-Qahtan, dia tulis buku nama dia Hisnul Muslim. Terjemahan dia apa? Perisai Muslim. Dalam buku tu apa yang dia ajar? Dalam buku Perisai Muslim tu, dia bukan ajar ilmu kebal. Dia bukan ajar macam mana nak pagar rumah, macam mana nak dinding rumah. Tetapi di dalam buku itu beliau mengumpulkan zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi pada pagi dan petang, selepas daripada salat dan pada setiap waktu. Artinya apa? Hisnul Muslim yang menjadi perisai pelindung kepada orang Islam ialah zikir. Sebab itu kalau kita rasa diri kita ni terancam, terdedah kepada perbuatan dengki dan jahat, ada orang nak buat tak elok kepada kita, kuatkan, tambah lagi zikir. Bukan pergi cari tok bomo, bukan kita pergi cari dukun, bukan kita pergi cari amalan-amalan khurafat ni, tangkal mangkal ni. Kita kuatkan zikir. Kalau kita rasa ada orang dengki kat kita, ada orang hasad kat kita, ada orang nak buat benda tak elok kat kita, macam mana kita nak lindungi diri kita? Perbanyakkan zikir. Ini duk takut, duk cerita ada orang nak buat dia, duk cerita ada orang nak sihir dia, duk cerita orang dengki dekat dia, meniaga ada orang nak buat tak elok dekat dia. Itu semua tidak menyelesaikan masalah. Kalau awak rasa awak itu diancam, terancam, perbanyakkan zikir. Kan? Dan orang yang jauh daripada zikir ni, dia tak mengingati Allah, Allah biarkan dia di dalam gangguan syaitan. Ini antara rahsia kelebihan zikir. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di kata beliau, orang yang berpaling daripada mengingati Allah, iaitu dia kata membaca Al-Quran, kerana sebaik-baik zikir ialah Al-Quran lah. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Al-Quran, maka syaitan akan menjadi teman dekatnya. Jadi kita ni bukan kata syaitan tu main duduk kat kita, kita kena pergi bela dia ke, pergi ambil ke, saka ke, tak payah baca Quran, tak payah berzikir, syaitan nanti main sekok, 2 ekor duduk kat kita. Jadi kalau kita nak panggil syaitan mai, nak berkawan dengan syaitan, nak bagi jadi syaitan tu geng kita, tak payah baca Quran, tak payah berzikir, nanti dia mai meneru meneram berceretek. Ini antara apa yang disebut di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian juga disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir,
Ayat yang kita baca tadi ni Az-Zukhruf 36 kata Ibn Kathir menunjukkan bahawa orang-orang yang berpaling daripada zikir, terutama Al-Quran, juga akan dijadikan baginya syaitan. Nampak? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah As-Saff ayat yang kelima, falamma zaghu adaghallahu qulubahum, dan apabila mereka itu berpaling daripada kebenaran, Allah Ta'ala memalingkan hati-hati mereka. Nampak? Kemudian tuan-tuan, banyak lagi dia bawa ayat-ayat yang seumpama dengannya tentang sesiapa yang lalai daripada berzikir, syaitan akan dekat dan mudah untuk menggodanya. Baik. Berikutnya, kita tengok pengarang kitab kita ini juga, dia bawa beberapa huraian berhubung dengan kelebihan zikir ni. Antaranya dia bawa perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim kata, Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan zikir. Dengan zikir itu juga Allah akan melindungi daripada musuh, yakni syaitan. Sebab itu musuh hanya boleh menyerang ketika seseorang itu lalai dari berzikir. Jadi maksudnya, orang yang lalai dari berzikir ni diumpamakan orang yang lalai, dan orang yang lalai ni memang mudah untuk diserang. Sebab itu kalau kita tengok, serangan yang terbaik ketika mana? Ketika mereka lalai. Ketika orang tu tengah lalai, kita bagi serangan, dia tak bersedia, dia akan tewas. Itu apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Nampak? Sebaliknya, jika dia sibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah, jika kita sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah, musuh tersebut akan menjadi kecil dan hina seperti lalat. Dia takut kepada orang yang kuat berzikir. Ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Maksudnya, bila kita kuat zikir, dia jadi kecil macam lalat, dia takut dengan kita. Tapi bila kita kurang zikir, dia jadi besar dan kuat. Masa tu dia boleh menewaskan kita. Nampak? Ini berkaitan dengan apa? Kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, pengarang dia bawa satu riwayat Ibnu Abbas. Tengok, Ibnu Abbas kata apa? Asy-syaitanu jathama ala qalbi ibni Adam, fa idza saha wa ghafala waswasa, fa idza dzakara Allah taala khannasa. Ibnu Abbas kata, syaitan itu dia bertenggek, berada pada hati manusia. Dia duduk di hati manusia ni. Fa idza saha wa ghafala, apabila manusia itu lalai dan lupa dan lalai, sahun, ghaflah, ghafil, lalai, lupa, waswasa, maka syaitan akan menggodanya. Dia duduk di hati manusia, dia bertenggek dan bersarang di hati manusia. Apabila saha wa ghafala, hati itu lalai dan lupa, dia cucuk jarum, dia masukkan waswas, godaan, hasutan dan segala kerja jahat dia lah. Fa idza dzakarallaha ta'ala, apabila seseorang itu zikir, ingat kepada Allah, khannasa, setan tadi lari sembunyi. Hadis ataupun athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah di dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Itu athar Ibn Abbas.
Maksudnya dia tengok kita, dia nak cucuk jarum tu, dia nak masukkan dia punya gangguan tu, dia tengok keadaan kita. Tapi kalau tuan-tuan duk astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, mulut duk basah dengan lidah, dia tak ada ruang nak masuk. Tapi bila tuan-tuan tak pagi pun tak zikir, lepas semayang pun tak zikir, malam pun tak zikir, petang pun tak zikir, Quran pun tak baca, duk idak 50 tambah 60 110, di bank 3,000, duk kira tu ya. Kan, duk kira nak beli tanah, tang ni nak beli rumah, tang ni duk kira nak tambah rumah ni, duk kira dunia yang dalam kepala otak memang buka pintu luih. Nampak? Ini apa yang disebut oleh Ibn Abbas. Baik. Hadirin mukminin. Kita tengok pula. Daripada Al-Harith radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Ini juga kelebihan zikir yang berikutnya yang dia bawa. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa amurukum an tadhkurullaha, aku memerintahkan kamu semua untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dhalika mathali rajulin kharaja al-adu fi atharihi sira'an hatta idha ata ala hisan hasin fa ahrada nafsahu minhum kadhalika al-'abd kadzalika al-'abdu la yuhridhu nafsah minasyaitan illa bidzikrillah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir ni macam ni. Satu orang dia keluar daripada kubu dia. Dia keluar daripada kubu dia. Kemudian orang yang tak zikir ni, dia telah diserang al-'adu, dia telah diserang secara mengejut oleh musuh dia. Sebab dia tak ada pelindung, dia tak ada pendinding. Lepas dia tengok serangan mendadak tu, serangan mengejut, dia terkapai-kapai untuk cari tang mana dia nak pergi berlindung. Nampak? Maksudnya orang yang tak berzikir ni, dia membuka diri dia untuk serangan hendak. Dan yang mana syaitan ni memang duk tengok dia. Sebab itu antara benda yang kita baca satu pagi satu petang dia, Allahumma hfazni min baini yadi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jaga daripada depan, jaga daripada belakang, jaga daripada atas, jaga daripada bawah, jaga daripada kiri, jaga daripada kanan, kerana semua ruang itu terbuka untuk diserang. Sebab itu saya menasihatkan para wanita, kaum ibu yang banyak bertanya tentang amalan-amalan nak melindungi anak, cucu daripada gangguan-gangguan ni, baca. Alhamdulillah tuan-tuan, beberapa kes, bukanlah kita saya kata nak pandai, tak. Tapi alhamdulillah kebanyakan kes-kes yang baby menangis, baby masalah ni, bila kita pergi kita baca yang Nabi baca tu, alhamdulillah lega. Tak teriak, tak menangis. Cuma dia ambil masa sikitlah. Kan? Tapi kita nak bagi tahu dia ada unsur gangguan. Tapi kalau tuan-tuan nak lagi cepat, tuan-tuan kalau nak lagi cepat dia sengak, pi pakai tangkai, lagi cepat. Betul? Kalau kita baca doa dia lambat sikit, tapi kalau pakai tangkai terus sengak. Pasal apa? Setan sama-sama setan kamcing. Faham ke tak? Setan sama-sama setan, dia pakai kamcing. Jadi bila yang bagi teriak tu setan, lepas tu geng dia pula pibuh tangkai, jadi dia tahan jangan duk kacau lah. Kan? Ampi tempat lain lah pula. Kan? Jadi dia pergi tinggal. Pasal itu dia berkata, pasal apa pakai tangkai budak sengak? Pasal sama-sama setan memang pakat baik. Sebaliknya kalau kita baca doa dia lambat sikit. Pasal apa? Pasal kita duk berlawan dengan dia. Dia tak tinggal. Kita lawan sampai dia kalah. Dia kalah tu baru dia pergi. Tapi kita sekali baca, dua kali baca, perah tak baca dah, dia menang. So, kata dalam hadis ni, dia duk tunggu nak serang kita.
Kemudian Nabi kata orang yang diserang ini dia akan mencari benteng, hisan, pelindung, pendinding untuk melindungi dirinya. Kemudian kata Nabi, tidak ada seseorang kadzalikal abd. Ni Nabi sebut ni, kadzalikal abd la yuhridhu nafsah. Tidak ada mana-mana hamba manusia yang boleh memagar dan melindungi dirinya daripada serangan syaitan illa bi dzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kesemua perkara yang menyerang kita, mengganggu kita, dapat ditangkis, ditepis dan dilindungi dengan zikir kepada Allah. Itu sahaja solution untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang disebut dalam hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata Ibnul Qayyim, sekiranya tidak ada kelebihan zikir yang lain selain daripada ini sahaja, tak ada kelebihan lain kecuali melindungi kita daripada setan, kata Ibnu Qayyim, itu sahaja sudah memadai. Apakah kelebihan zikir? Menjaga kita daripada setan. Lain tak ada. Padan dah kalau hak tu saja pun. Tu dia besar. Pasal tu saya ambil poin tu. Dia bagi banyak lagi poin dia. Berbelah-belah poin dia, tapi saya ambil satu dua saja. Pasal apa nak habaq yang ni satu pun sudah memadai. Nampak tuan? Okey, baik. Jadi tuan-tuan tak perlulah nak susah hati, risau, pening kepala, duk fikir macam mana nak rawat ni, macam mana nak jaga ni, macam mana nak lindungi diri ni. Tak payah. Hari itu masa kita Covid, ada doa dia, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzum wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqam. Tak sebahagian dia lupa bila. Lagu tu kita baca. Kita mana ada dah Covid, baca apa? Nampak. Jadi bila kita lupa, artinya kita buka untuk dia serang kita. Nampak? Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian tuan-tuan, kata Ibnul Qayyim, kalau kita baca di dalam surah An-Nas, Allah Azza wa Jal menyebut min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita baca kan dalam surah An-Nas, kita berintah berlindung daripada kejahatan waswah khannas yang membisikkan di dalam hati-hati manusia, dalam dada-dada manusia. Perkataan khannas bermaksud sembunyi, kerana syaitan bersembunyi di dalam sebalik hati manusia. Dia akan memunculkan dirinya apabila orang tersebut lalai. Khannas ni maksudnya tersembunyi, dia berselindung. Jadi bila kita lalai, dia baru keluar. Artinya orang yang zikir, dia tak keluar, dia terus bersembunyi. Siapa yang tak berzikir, kurang berzikir, dianggap lalai. Bila lalai, dia keluar. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, ada satu perumpamaan yang sangat menarik berkaitan dengan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir ni. Nampak? Kata dia. Dia kata yang pertama, manusia ni ibarat 3 jenis rumah. Satu rumah orang kaya yang di dalamnya ada harta yang begitu banyak. Jadi rumah yang begini akan dijaga dan dikawal oleh pengawal yang banyak, kerana begitu banyak nilai harta di dalamnya. Kawalannya begitu ketat sehingga tidak ada yang berani dekat untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini rumah yang pertama. Rumah yang harta banyak dalam tu. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan bukan kata macam saya lah, bukan tuan-tuan saya. Rumah kita bukan kata pengawal ya, kunci pun tak. Pasal apa?
Pasal tak ada apa nak curi. Jadi kalau rumah yang yang kaya ni, tuan-tuan akan tengok pagar, grill pula. Grill bukan grill depan saja. Grill pintu, grill lagi. Dah tak cukup dengan tu, guard lagi. Lepas guard lagi, CCTV lagi. CCTV pasang sampai ke dalam jamban. Kan? Apa lagi? Macam-macam buh alam lah apa semua, macam bank tu. Kan tengok. Sebab apa? Pasal jadi rumah yang buh macam-macam ni, orang tahu kata duit banyak. Kan? Dia kata rumah yang kedua, rumah orang miskin yang tak ada apa. Kan? Rumah ni tak ada apa. Bahkan yang ada pun benda-benda yang tak berguna dan tak bernilai. Maka rumah yang seperti ini tidak ada pengawal dan tidak ada pagar. Itu rumah yang kedua. Manakala rumah yang ketiga, rumah yang sederhana, ada beberapa barang yang berharga, ada duit sikit, ada barang mah sikit, adalah benda-benda yang mahal sikit. Tapi banyaknya yang tak berguna lah. Jadi rumah yang macam ni macam mana? Macam rumah kita. Kaya sangat pun tak, miskin sangat pun tak. Kita tutuplah juga, tapi ala kadar. Tak ada lah pengawal, tak ada lah CCTV. Kalau dia masuk nak curi pun bolehlah kat dia, tapi taklah banyak mana sangat. Kan? Okey. Jadi, rumah yang kaya tadi ni, rumah orang yang banyak berzikir. Kerana apa? Kerana pengawalnya begitu banyak. Pagarnya begitu ketat. Dia dikawal 24 jam. Ni perumpamaan ni, orang kata analogi ni. Jadi maksudnya rumah orang yang kaya tadi ni, orang yang banyak zikir. Pasal bila banyak zikir, banyaklah isi. Jadi bila banyak isi, banyak pelindung, banyak pagar, banyak pengawal. Rumah yang miskin, yang tak ada apa ni, yang pengawal tak ada, pagar pun tak ada, pintu terbuka, barang apa pun tak ada, orang yang tak zikir langsung. Jadi bila pencuri macam cerita Piramli kan, kawan tu masuk curi, balik tuan rumah. Balik tuan rumah tanya, buat apa ni? Saya pencuri. Ini rumah saya baru curi. Oh bagus. Rumah siapa ni? Rumah saya lah. Jeng. Dia pun pergi. Tak kunci rumah. Tak ada pagar, tak ada pelindung, tak ada pendinding, tak ada guard. Jadi orang boleh mudah masuk. Manakala rumah yang ketiga, rumah orang yang kadang-kadang dia zikir, banyaknya tak. Maksudnya ada juga pelindung tapi tak ketat. Ada juga ruang untuk syaitan masuk. Jadi kita boleh meletakkan diri kita pada mana yang tempat ni? Adakah kita ini umpama rumah yang penuh dengan pagar, ketat dengan pengawal, atau rumah kita yang tak ada pengawal langsung? Di mana letak duduk kita? Ini perumpamaan yang dibawa oleh para ulama. Okey hadirin mukminin, kita masuk kepada pusingan yang kedua, iaitu berkaitan dengan adab berzikir. Kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu adab berzikir. Baik. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Saya nak bahas kat tuan-tuan pun banyak dah kita sebut. Zikir ni dia ibadat. Bila ibadat, asasnya ikhlas. Sebab itu kita tengok zikir ni sesuatu yang disembunyikan. Pasal itu bila kita tengok nanti dalam adab yang berikutnya, agama tak suka kuat, agama tak suka derah, dan agama tak suka ramai-ramai. Agama tak suka. Sebab itu zikir ni kita nak ingat Allah, antara kita dan Allah. Kita tak perlu nak bising kat orang, kita tak perlu nak heboh kat orang. Dunal jahr, tanpa kamu mengangkat suara. Zikir ni kita dengan Allah dia tahu. Kita duduk, kita zikir seorang-seorang, Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Dapat? Ikhlas. Ada satu cerita lah. Ada satu cerita. Ni dia buat kopi ni menarik. Kan?
Lalu masjid bagi yang kosong, masjid ni bagi kopi, tapi kopi ni ditajar. Ya, saya minum sikit. Bila minum kopi ni dia apa? Malaikat istighfar. Pasal itu dia letak kopi. Siapa yang minum kopi dia malaikat istighfar. Malaikat mana kita tak tahulah. Kan? Okey. Hadis tu palsu. Saya percaya pakat bawa kopi orang satu. Minum tu boleh, hadis tu palsu. Okey. Ni cerita. Nak habaq kata tentang ikhlas. Saya pun cerita ni kita boleh ambil pengajaran lah. Ada satu orang, dia nak pergi tebang satu pokok yang orang duk syirikkan Allah. Jadi dia pergi. Tuan-tuan bisa dengar cerita ni. Dia bawa kapak, dia nak pergi tebang. On the way dia nak pergi tu, syaitan mai. Syaitan kata, hang nak pergi, tapi dalam bentuk orang lah. Hang nak pergi mana ni? Dia kata, aku nak pergi tebang pokok tu. Orang duk buat syirik kat pokok tu, duk pergi minta kat pokok tu. Dia kata apa? Kalau hang nak pergi tebang, hang langkah mayat aku dulu. Dia pun lawan, pendekkan cerita. Kawan yang mukmin beriman tadi ni menang. Syaitan tu kalah. Tapi dia kata macam ni. Dia kata, hang tak payahlah pergi tebang. Hang pergi tengok. Esok pagi ada duit bawah bantai hang. Tapi hang jangan tebang. Betul? Dia pun balik tak pergi tebang. Esok dia bangkit pagi, dia angkat bantai, ada duit. Oh, dia kata betul kawan ini janji. Dia pun tak pergi tebang. Esok pagi dia bangkit pula hari kedua, tak ada duit. Dia kata, oi, tak boleh pakai aku ni. Kan? Janji bohong. Dia pun sambang kapak tu, dia nak pergi tebang pokok tu. Pasal kawan tu janji kata akan bagi duit, tapi tak ada duit. Kan? Dia geram lah. Dia pergi tebang. Kawan tu main balik. Dia kata, hang nak pergi mana ni? Aku nak pergi tebang pokok tu. Pasal hang bohong. Hang kata nak bagi duit, tak ada duit. Dia kata, hang pergi aku, hang langkah mayat aku macam yang ni. Lawan, dia kalah. Dia kata, pasal apa aku kalah? First, hang nak pergi tebang kerana Allah. So, hang menang. Tapi kali ni, hang nak pergi tebang, duit tak ada. Pasal tu, hang kalah. Niat hang dah lain. Bila kita baca cerita ni, munasabah lah. Cerita ni memberikan satu tanggapan bahawa rahsia, nas banyak lah cerita pasal ikhlas ni. Tapi ikhlas ni, zikir kita boleh baca beribu kali, tapi kesemuanya dia akan balik kepada ikhlas tadi. Dia balik kepada ikhlas tadi, kan? Sebab itu banyak kalau kita nak baca, kan? Baik. Berikutnya, kita tengok yang kedua, antara adab yang saya petik yang boleh kita ambil ialah menghadirkan hati ketika kita berzikir. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan zikir ialah menghadirkan hati. Maka semestinya setiap orang yang berzikir itu memenuhi maksud zikir dengan dia menghadirkan hati dia, dengan dia memerhatikan makna zikir tersebut. Apa yang disebut oleh mulut, dipahami perkataan tersebut. Salah satu cara untuk kita menghadirkan hati, memahami makna zikir. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Apa makna astaghfirullahal azim? Apa makna subhanakallahumma wa bihamdika? Apa makna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika? Apa makna doa amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas? Apa makna bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi? Apa makna raditu billahi rabba? Apa makna hasbiyallahu la ilaha illahu? Dia kena tahu. Sebab kalau dia tak faham, dia tak mari kehadiran zikir itu dalam jiwa dia.
Dia seolah-olah baca tanpa ruh. Sebab itu tuan-tuan, mulai daripada malam ini, satu tanggungjawab besar kita yang banyak berzikir, memahami patah perkataan yang kita baca. Takkan nak jadi burung kakak tua sampai ke mati. Tahu burung kakak tua? Burung kakak tua, orang mai, Assalamualaikum. Dia boleh sebut, tapi dia tak faham makna. So salah satu daripada rahsia zikir itu mari dalam hati kita, faham makna. Kalau boleh lagi cantik, tuan-tuan cari huraian, bukan sahaja translation dia tu, tapi interpretation, terjemahan dan tafsiran, huraian kepada doa tu, lagi cantik. Yang tu tanggungjawab kita lah, kan? Ambil yang ringkas-ringkas dulu, yang pagi tu dulu. Yang pagi-pagi yang tuan-tuan, contoh subhanallah wa bihamdi, kita bolehlah baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, tapi dia tak mari, dia hanya sebutan, dia hanya lafaz. Tuan-tuan kena ambil buku, tengok subhanallah wa bihamdi, apa makna dia, adada khalqi, apa makna dia, supaya bila tuan-tuan baca pada masa yang sama memahami makna. Dalam masa yang sama, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan kata dan tuan-tuan minta. Itu baru capai maksud zikir. Walaupun kita baca berapa kali? 3 kali. Tapi lebih besar pahala dia daripada orang berzikir, daripada subuh sampai cerah matahari. Tuan-tuan baca 3 tu pun cukup dah. Tapi bukan baca kosong lah. Baca dengan makna. Kita azan dulu. Saya sambung sikit tentang adab berzikir yang mesti dipatuhi oleh kita di dalam berzikir. Wallahu ta'ala a'lam.
Okey. Adab yang pertama tadi ikhlas. Adab yang kedua menghadirkan hati. Artinya kita memahami makna. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah selama ini kita membaca dalam keadaan kita tak memahami makna. Mulai esok dengan baki umur yang masih ada, ambil langkah pertama, bertindak dengan usaha sekadar yang mampu. Carilah apa-apa sumber bahan yang membolehkan kita faham makna. Masa kita atur. Saya faham tak semua orang masa sama. Ada orang kerja, ada orang pencen, ada orang meniaga dan sebagainya. Tapi kita cuba cari sikit masa. Orang bekerja pun saya ingat, kalau ada masa untuk dia minum pagi, takkanlah tak ada masa untuk dia nak tengok sikit dalam telefon boleh ringkas. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Berapa kali duk baca sehari? 65 tahun, 66 tahun. Allahumma antas salam. Tak tahu. Allahumma ya Allah antas salam. Sesungguhnya engkau as-salam. Salah satu daripada nama Allah as-salam, wassalam, yang Maha memberikan keselamatan. Wa minkas salam, daripada engkau keselamatan, kesejahteraan. Jadi kita ambil tanggungjawab itu untuk memahami maksud dia. Baik. Yang ketiga, ni last. Banyak lagi tapi kita ambil yang major, yang besar. Merendahkan suara dan menyembunyikan perbuatan kita berzikir. Nombor satu kita rendahkan suara. Nombor dua, kita jangan tunjuk kata kita berzikir. Rahsiakan kata kita berzikir. Nak rahsia lagu mana? Tasbih besar biji bola. Sebab itu geng-geng Shaolin Soccer kalau tengok tasbih geng mereka ni, teriak tak berlagu. Budungnya besar, boleh hampak ni atok atas lantai ni, buat ramai-ramai melengkung, tolak mai satu. Mungkinlah lagi besar biji tasbih tu, lagi besar pahala. Biji tasbih tu kita tak bincang lah hukum nak guna dia sebagai alat untuk kira kan. Kita nak kira macam-macam lah ni, ada jam, ada apa, bukan cincin, ada yang jenis macam apa tu, kira alat ni dia macam mikrofon lah, dia tak ada masalah. Cuma kita tak boleh i'tiqad hang zikir dengan apa? Dengan biji tasbih. Biji apa ni? Biji kokor. Apa belainya? Subhanallah kalau yang biasa 10. Kalau dengan biji kokor 30. Yang ni merepek. Yang ni dia reka. Ini tak boleh. Biji kayu apa pun sama. Dulu dia jual kayu kokor kan. Tahu tak kayu kokor? Tasbih kayu kokor. Kelebihan di Mekah, tasbih tulang unta. Yang saya cerita kat tuan-tuan tu, bila kita panggil Bangladesh tu yang jual tu, ni tasbih unta. Pasal apa kelebihannya? Tanya dia duk pegang biji tasbih unta. Apa kelebihan tasbih dengan biji unta ni, dengan tulang unta ni? Diperbuat daripada tulang unta. Dia kata tulang unta ni yang kata akal orang menega ni. Dia kata tulang unta ni diperbuat daripada unta. Unta ni, dia punya argument dia, hujah dia, unta adalah binatang yang sangat sabar. Tengok unta berjalan berbulan-bulan, tanggung barang, sabar. Unta ni cukup sabar. Mana nak cari binatang paling sabar lebih pada unta? Sabar unta ni tak ada meta. Habis meta sabar dia. Lepas tu apa kaitan yang unta dengan kami? Dia kata macam ni. Dia punya hubung kait dia.
Zikir ni dia memerlukan kesabaran. Nampak tak? Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Nak berzikir, nak duduk ni, subhanallah, subhanallah, dia memerlukan kesabaran. Kena duduk, nak sebut apa semua, dia memerlukan kesabaran. Jadi dengan berkat unta binatang yang sabar ni, bila kita bertasbih dengan biji unta ni, kita mendapat tempiah kesabaran tu. Kalau 40 orang satu bas, takkan nak beli satu, beli kat bini satu. Kalau bini satu, kalau bini 4, seorang berapa dah. Lepas tu dia bawa balik pergi Malaysia, tutup lampu menyala. Power. Biasa tengok tak tasbih hok menyala dalam kelam tu? Yang tu lagi cepat tuan-tuan nak jadi super saya. Ni maqam. Sebenarnya tuan-tuan, benda tu hanyalah alat untuk kita nak kira, tak bagi silap. Macam contoh Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100. Kita nak kira bagi cukup 100. Tak mau kurang, tak mau lebih. Pasal nak ambil fadilat tu tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kita pun kira lah 100. Tu dia buat 100 biji tu. Habis satu pusing cukup 100. Tak percaya kelebihan apa. Hanya nak kira bagi ngam-ngam elok-elok. Sebab nak bagi sama dengan hadis. Tak apa lah. Kok gamuk hak tu payahlah ada jenis hak yang tekan tu. Tak. Tengok-tengok dia naik 100. Cukup. Alat dia. Kan? Nampak? Macam tuan-tuan beli cincin tu lah, nak pusing tahu 7 kali je pakai cincin tu. Sekali tak. Arak mana atau mai tolak kok belakang, tertekan 3-4 kali. Tak. Oh, kacau. Nak jadikan cerita. Benda tu tekan sikit dia naik. Tengok 14 kali dah hang pusing tu. Benda tu saya nak bagi taunya instrumen, alat. Dia tak ada fadilat apa. Kalau tuan-tuan gamak lah ni mahal, tak ada duit, tangan free of charge. Pakai tangan lagi senang. Bahkan ada riwayat Nabi kata tangan ni mustantaqah, dia boleh bercakap esok. So ada tapi saya nak habangnya tuan-tuan, yang penting apa? Zikir. Yang alat tu terpulang pada keselesaan tuan-tuan. Baik. Okey, so sembunyikan zikir ni. Kan? Kita baca sengat-sengat tadi. Antara dalilnya, kita tengok antara dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, fi nafsika, dalam hati kita. Tadarru', dalam keadaan tadarru', merendah diri. Tadarru'. Pasal kita nak zikir ni, nak zikir kepada Allah, bukan nak zikir kepada orang. Tuan-tuan zikir tu kena faham, tuan-tuan sedang berzikir kepada Allah. Zikrullah, bukan zikir kepada orang. Ini berzikir nak bagi tahu satu kampung, Allah nak dengar, zikir untuk Allah. Itu satu. Baik. Kemudian dalam ayat ni kata apa? Wa khifah, dalam keadaan takut. Tadarru', zikir ni dia kena ada 3 elemen ni. Tadarru', rasa rendah diri. Tadarru' ni rasa hina. Bila kita zikir ni kita kena rasa hina, kena rasa rendah diri. Khifah, rasa takut. Wadunal jahr, dan tidak mengangkat suara. Quran kata tidak angkat suara. Tak boleh angkat suara. Okey. Tengok tafsiran ulama. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang beriman ni, zikir itu dalam keadaan perlahan dan tidak kuat. Itu kata Ibn Kathir.
Nampak? Dan kita selalu dengar hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Abu Musa, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami bersama dengan manusia pula, bersama dengan Nabi. Kunna ma'an Nabi. Kami duduk dengan Nabi. Adalah kami bersama dengan Nabi. Faja'ala an-nasu yajharuna fit takbir. Orang yang ada di kalangan Nabi itu yajharun, jahar. Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas. Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kesianlah pada diri-diri kamu. Nabi kata, kesian pada diri-diri kamu. Innakum la tad'una as-sum, kamu tidak memanggil dan menyeru yang pekak. Orang yang okey, kawan ni pak mentua dia pekak. Bukan pekak betul, pekak boleh dengar lah, tapi bila nak bercakap dia kena tempik. Bukan dia jekah, tapi kalau cakap pelan kawan tu tak dengar. Nak makan apa? Kalau dia cakap nak makan apa, kita pergi kedai tengok dia duduk cekah, nak makan apa, kita kata ish, dia ni janggut lebay tapi bercakap dengan orang tua-tua bercakap macam tu. Kita tak tahu kan? Tak apalah, dia ada sebab. Berdosa tak? Tak berdosa, dia ada sebab kan? Dia cakap tinggi tu pasal kawan tu pekak. Pasal tu Nabi kata, innakum, sesungguhnya kamu ni menyeru kepada Allah, Tuhan yang tidak pekak. Pasal apa nak darah? Sebab itu di kalangan ulama kata, ni walillahil mathalul a'la, Allah itu lebih, tak ada perbandingan yang sesuai. Allah tak sama dengan kita. Tapi kita, tuan-tuan bercakap dengan raja, tuan-tuan bercakap macam mana? Ada satu majlis, tuanku raja Perlis pi majlis ni, saya cerita kat tuan-tuan, pi apa? Pi masjid tu. Kita pasal kita tak boleh rasa tau, tak boleh. Bila raja mai, kita takut dengan kebesaran dia, kedudukan dia, kita takut. Tapi perasaan sama kita tak rasa bila kita cakap dengan raja segala raja. Yang tu kita kena muhasabah. Tak apalah. Tu imam ni dia punya takut dengan raja ni, dia tersilap cakap. Cerita ni sanad dia daripada mufti lah, jadi kuatlah rawi dia tu. Mufti kita beta pengusi tu, beta berbesar hatilah, tuanku mai ke masjid beta ni depan Duli Yang Maha Mulia, tuanku Raja Mat. Raja pun tengok, raja kita ni punya tawaduk. Tuan-tuan tengok dalam ucapan dia, dia tak guna beta, saya. Tawaduk dia, saya. Dia balik, dia tanya Datuk Mufti, Datuk dengar tak tadi pengurusi tu? Oh, petik dengar. Tuanku dengar, tuanku dengar. Saya pun dengar. Tapi dia cakap tu oleh kerana apa? Kerana terlalu takut, terlalu jaga, dia tersasul. Hatta dalam hadis pun, kalau satu orang tersasul, dia tak berdosa kan? Yang macam Nabi cerita satu orang dia bawa apa? Dia bawa unta dia pergi tengah padang pasir, dia lena-lena jaga-jaga, unta dia tak ada barang bekalan dia, yang atas unta tu pun hilang, dia tengok-tengok padang pasir. Allah dia kata, pi dah aku lingkup. Kemudian tuan-tuan, Allah nak cerita kata seronok manusia ni, dia terlena jaga-jaga balik. Ada unta dia depan mata. Tu dia tuan-tuan bayang, ada unta dia depan mata. Tu yang tuan-tuan dengar tak cerita Ustaz Syamsuri tu, dia cerita punya seronok. Dia pergi IKEA kan, tuan-tuan pun sama lah kan, pergi mana-mana pasar raya, parking tang lain, turun-turun sama, tengok-tengok kereta tak ada. Jadi macam mana? Dia punya kecemasan, dia punya takut tiba-tiba orang bagi habaq kata silap tempat parking, duk ada. Lega.
Tapi yang tu di Malaysia ni kita tak boleh bayang ni, tengah padang pasir, tengok kanan macam kiri, tengok kiri macam kanan, tengok depan, nak kata belakang, tengok belakang, tak tahu nak pergi ke mana. Dia punya seronok tu, dia punya seronok, unta dia mai balik, dia kata apa? Allah, engkau hambaku, aku Tuhan engkau. Nabi kata dia punya seronok sampai terkali. Jadi pengusi tu kalau dia cerdik sikit, kalau lah raja murka, dia habaq patik macam tu tengku. Yang tu. Jadi Allah, hadis tu juga dijadikan oleh para ulama, siapa yang tersasul, tersilap, dimaafkan. Dia berat tu perkataan dia tu, Allah hambaku, anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku dan aku Tuhan engkau. Dia nak kata Allah Tuhan dia, tapi dia punya seronok, dia tersilap. Nabi kata Allah lebih seronok kalau kita bertaubat. Nak habaq hak tu. Tapi Allah hukum tak kawan ni? Tak, pasal dia tersilap. Tapi saya nak habaq, bila kita bercakap dengan orang besar, kita bercakap macam mana? Tuan-tuan bisa bercakap dengan orang besar, orang besar mai, bukan raja lah, orang besar siapa? Tuan-tuan cakap macam mana? Pahabang tu Sri, pahabang tu ada pahabang tu sana. Orang macam ni tak boleh bawa masuk majlis. Bila kita bercakap dengan orang besar, kita akan cakap dengan tertib, susun kata. Esok nak berjumpa, malam ni duk praktis dah. Apa khabar? Khabar baik. Dia duduk susun, takut silap cakap. Getak tu tak tahu nak kata. Tuan-tuan, sekarang kita zikir, kita bercakap dengan Malikin Nas, Ilahin Nas, Raja manusia, Raja kepada dunia, segala raja, Tuhan manusia. Tiba-tiba kita duk pergi jekok tak ketawa hala, angkat suara, tak boleh diterima. Argument itu sahaja membatalkan puak yang zikir kuat ni. Hatta Nabi kata, kemudian Nabi kata apa? Wala ghaiban, dan dia tidak ghaib. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dia itu mendengar, maha mendengar, dan dia dekat dengan kamu. Zikir pelan-pelan, dia dengar. Ini adab bila kita berzikir. Banyaklah dalil-dalil yang dia bawa di dalam muqaddimah ini nak menunjukkan supaya kita. Bila kita zikir, subhanallah, Allahu akbar. Apatah lagi jika ada orang salat. Jika ada orang salat dalam masjid, kan? Hatta Nabi SAW dalam hadis yang masyhur yang tuan-tuan dengar, orang duk baca Quran, hatta orang baca Quran pun tak boleh. Nabi selok terai, Nabi kata, pasal apa baca Quran kuat? Pasal apa baca Quran kuat? Ada orang duk salat, ada orang duk semayang, dia sedang bercakap dengan Allah. Orang yang salat ni dia sedang bermunajat, berbicara dengan Allah. Kita boleh duk baca kuat, pasal apa? Sebab itu masjid mesti menjadi masjid yang meraihkan hak setiap orang. Nabi kata orang yang nak semayang tu dia ada hak dia. Yang kita nak baca Quran, beda kita dengar sudah hak. Ini bukan musabaqah peringkat kebangsaan, bukan musabaqah peringkat karya. Nak kena tarik lagu apa semua. Kawan tu nak baca tak ketahuan, dia duk semayang. Maka hadirin mukminin, kalau kita di rumah pun kita nak kena jaga juga supaya tak mengganggu orang, hatta di masjid. Ini antara adab dia. Bahkan kata para ulama, orang yang merendahkan suara ketika dia zikir dan doa, itu lebih akrab kepada ikhlas berbanding. Kita tak hukum orang, tapi zahirnya itu lebih ikhlas antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kan? Tuan-tuan baca doa pun tuan-tuan tempik dah, masuk tandas Allahumma inni, tak ada. Lepas itu kadang-kadang kita pergi tawaf di benda ni bukan apa masalah, saya berzikir bukan saya menyanyi. Tak. Menyanyi tak apa, zikir, doa, ibadah, adab. Ada adab. Tuan-tuan pergi tawaf di Mekah, ada geng kan duk Allahumma, kita pun tak tahu nak berzikir apa. Mari geng-geng Pakistan, memang geng-geng Turki dengan Turki, Allahumma. Siapa dia saja yang kita nak doa apa.
Sa'i tang sa'i pula. Itu yang mereka rakam untuk menyanyi ketika sa'i. Nabi tak bagi. Kan? Setengah-setengah tu pakai mikrofon kecil. Kawan tu pun nak berzikir, dia pun nak bermunajat, dia pun ada doa dia. Hatta tidak ada doa khas ketika tawaf dan sa'i, tak ada doa khas. Semua bebas baca. Bacalah dengan tawaduk. Di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah tak bagi kita angkat suara. Ini antara adab yang kadang-kadang tuan-tuan menyebabkan doa dan zikir kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara beberapa adab dan kelebihan yang disebut oleh para ulama di dalam hal ini, kan? Jadi marilah kita semua tuan-tuan mengikuti adab dan sunnah ini di dalam kita berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan doa dan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan kena ingat satu poin akhir yang saya nak bagi. Satu poin akhir yang tuan-tuan kena ingat dan tuan-tuan kena pasak dalam diri. Ibadat dia tak boleh ikut rasa dan ikut suka. Saya tak puas kalau baca pelan-pelan. Dia nak kira rasa puas dia tu, ikut suka dia tu. Saya tak puas baca pelan-pelan. Saya kena terah. Yang tu bukan sunnah, yang tu bukan panduan Nabi. Yang tu apa dia? Bila dia kata saya tak puas, saya tak boleh, yang tu dia, itu nafsu dia, itu perasaan dia. Dan agama ni bukan boleh ikut kita. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak baca kuat tak masa Tok Imam baca Fatihah? Ada orang yang nak baca kuat? Ada. Pasal tu Nabi tak bagi. Ketika Nabi baca Fatihah, ada sahabat baca, Nabi kata, siapa tadi baca masa aku baca tu? Tuan-tuan pun duduk dengar hadis ni. Nabi tegur, siapa yang baca masa aku duduk baca tadi? Aku terganggu. Nabi kata aku terganggu. Dia baca. Maka kalau nak ikut semua kita ni tuan-tuan, tambah orang yang mengaji tajwid ni, dia duk kira nak pedarah buah dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Malik yawm. Tu imam pula duk abang hak nipis, hak tebal, hak dalam, hak luar. Ni nak pedoh hak tu, dia bagi puas. Aku puas mayang. Tapi puas dia dalam perkara yang menyelisihi sunnah, menyelisihi adab, perintah. Apa yang kita nak cari dalam ibadat ni? Nak menang ke? Nak tunjuk puas ke? Nak satu lagi perkara yang saya rasa tuan-tuan pun setuju. Tuan-tuan kena ingat ada sebahagian orang dia buat ibadat, saya maaf cakaplah, tapi biar dalam orang duk marah kita, akhirnya sedikit demi sedikit manusia mula membuka mata. Mungkin peringkat awal kita sebut benda tu, peringkat awal kita sebut, kita tegur benda tu, orang maki, orang kata kat kita, tapi akhirnya waqul ja'al haqq, kebenaran dia akan datang. Orang mula nampak, orang mula buka, orang mula cakap. Saya menasihatkan diri saya, agama ni dia bukan nak tunggu meriah. Kalau kita habis mayang, astagfirullah, astagfirullah, kawan subhanallah, subhanallah, kawan alhamdulillah, dia kata tak meriah. Hujah yang ke-33 kurang meriah. Jadi nak meriahnya, nak meriah kena subhanallah, subhanallah, meriah masjid ni, meriah. Hang nak buat ibadat ke? Hang nak lawan pertandingan meriah? Ada satu sikap masyarakat ni, dia nak ibadat, dia nak meriah, kenduri dia nak meriah. Tanda mati nak meriah. Itu yang dia kata tak apa nak meriah, kita zikir macam mana? Gedung, dia buat gendang. Lepas tu saat lagi ceng. Kita tengok meriah. Itu yang bergendang tu. Lepas dah bergendang, dah meriah dah. Lepas dah ada gendang, apa dia? Nari lah. Tunggu apa lagi?
Menari. Jadi kita pergi tengok, oh, dengan bergendang, dengan menari. Meriah masjid ni, cemerlang, AJK terbaik. Adakah ini sunnah Nabi dia meriah-meriah ni? Ada tempat meriah macam kenduri kahwin. Nabi kata, sengak ya, tak ada menyanyi-menyanyi. Faslul halal wal haram aduh. Nabi kata beza halal haram ni gendang. Nabi suruh meriah kenduri meriah. Sampai Nabi kata beza halal orang tak buat berzina, gendang-gendang orang ingat tak. Maksudnya meriah. Meriah ada tempat dia. Tapi ibadat kita bukan nak cari meriah. Kita nak cari mardatillah, keredaan Allah. Lepas itu bila kita salat ada tertib dia, Allahu Akbar, pada tempat yang dikuat-kuat, pada tempat yang pelan-pelan, kita berbicara ada adab dia. Ini bukan pertandingan kugiran, ini bukan pertandingan apa tu? Jambori apa tu? Ini ibadah. Muka hadirin mukminin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, marilah kita memperbetulkan apa sahaja amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya nafsu, perasaan ataupun amalan masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.